استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Yang bermaksud dan ada di antara hamba Allah yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridhaan Allah semata-mata, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyantuni hamba-hambanya. Surah Al-Baqarah ayat 207. Sadaqallahul azim. Berbahagia dan hormati Al-Fadhil Tuan Nazir Masjid Jamhuriah dan seluruh dan kuasa pengurusan masjid, Al-Fadhil Tuan Imam yang bertugas pada malam ini, pertama-tama alhamdulillah, marilah sama-sama kita di kesempatan yang berkat ini kita merafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, di atas apa sahaja anugerah kurniaan
yang masih Allah berikan kepada kita, yang pastinya semua anugerah yang Allah berikan itu adalah untuk kebaikan kita. Tak ada satu pun yang boleh memusnahkan, yang boleh mengecewakan kita, yang merugikan kita sama sekali. Tidak ada. Kerana pastinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah merugikan hamba-Nya. Tetapi yang pastinya Allah sentiasa membuka peluang, ruang kepada hamba-Nya untuk meraih apa sahaja yang bersifat kejayaan, kemenangan, keselamatan, keselesaan, kebahagiaan, apa sahajalah yang sifatnya kebaikan demi kebaikan. Batulah kita dalam hidup ini jangan kita lupai terhadap nikmat Allah itu dengan ukuran yang selayaknya kita ukur. Tetapi ukuran itu mestilah ukuran yang berilmu, bukan hanya nafsu semata-mata. Karena kalau kita ukur nikmat Allah dengan ukuran nafsu, memang ada benda yang kita tidak boleh terima, yang kita rasa tak cukup, tak lengkap dan seumpamanya. Tetapi kalau kita ukur dengan ukuran ilmu dan iman, semuanya lengkap dan sempurna. Walaupun pada mata zahir kita tak lengkap. Orang kaya, kita miskin. Orang berharta, kita tak ada harta yang banyak. Orang lebih dari sudut kedukaan, kita kurang kedukaan. Orang lebih sehat, kita ada macam-macam. Memang kalau kita tak ukuran secara nafsu semata-mata, tak lengkap. Ada yang tak kena. Padahalnya kalau kita ukur dengan ukuran ilmu dan iman, kita merasakan cukup apa Allah beri kepada kita. Cuma faktor demam, sakit, miskin, kaya itu faktor yang lain. Itu faktor di luar daripada kemampuan kita. Sepatutnya kita fikir macam tu. Tetapi apa Allah beri cukup. Batulah dalam hukum beragama, kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, jangan ada sama sekali dalam hati kita ini perasaan yang melambang kita terasa seolah nikmat Allah tak berapa sempurna, tak cukup, tak lengkap dan tidak elok. Jangan. Betul bila Allah sebut dalam surah Ar-Rahman hingga diulang 30 lebih kali ayat yang sama, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, di atas nikmat mana lagi hei manusia kamu dustakan kepada aku? Apa yang tak cukupnya? Apa yang kurangnya? Nikmat apa yang tak cukup sebenarnya? Jadi kita kena berjalan atas sumber ilmu, sumber iman, barulah jalan kita betul. Tapi kalau tidak kerana sumber ilmu dan iman, semata-mata nafsu dan kemauan hati, kemauan dalaman saja, kita tak akan sempurna lengkap selama-lamanya. Akan ada saja perkara yang tak kena dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatulah tuan-tuan, bila disebutkan satu ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah sebut satu ayat dalam Al-Quranul Karim, iaitu ayat yang berbunyi wa qalilun ibadiyas syakur. Allah sebut dengan satu peringatan dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi wa qalilun min ibadiyas syakur. Surah Sabah ayat 13. Allah sebut sedikit benar hamba-Ku yang bersyukur. Surah Sabah 13 Allah sebut kepada kita dengan satu perkataan jelas, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit benar hamba-Ku yang bersyukur. Yang ramai kufur, yang ramai lalai, yang ramai lupa, yang ramai tak ingat hakikat nikmat Allah. Sikit bersyukur. Maka golongan sikit inilah yang kita nak memasuki ke dalamnya. Bahkan riwayat sebut satu Umar berdoa kepada Allah, jadikan aku ya Allah hamba-Mu yang berada dalam kelompok yang sedikit. Umar berdoa untuk Allah kumpulkannya bersama golongan sedikit.
Lalu sahabat dengar, tanya Umar, "Ma bika ya Umar? Kenapa engkau Umar minta untuk digolong golongan yang sedikit? Kenapa? Patut minta golongan yang ramai, majoriti yang besar. Kenapa engkau minta golongan sedikit?" Umar baca ayat tadi. Sabak 13, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Sedikit benar hamba ku bersyukur. Kata Umar, aku nak masuk golongan ini. Golongan yang dekat dengan Allah, tidak pernah kufur pada Allah, dan golongan Allah redha. Sama ada apapun keadaan aku masuk golongan ini. Jadi aku berharap aku pada kelompok yang sikit ini, yang Allah redha, bukan murka, Allah kasih, bukan benci. Ini kata-kata Umar. Jadi kita dalam hidup beragama ni, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita letakkan dalam hidup ini suatu bentuk perjalanan yang benar-benar meletakkan kita dalam landasan hidup yang betul. Kerana cabaran dalam hidup banyak sebenarnya. Banyak cabaran hidup. Cabaran nak ke masjid pun halangannya banyak. Cabaran baca Quran pun ada banyak halangan. Sebab itulah makanya dalam kesempatan pada malam ini, kira sambunganlah pada 3 hari bulan Ogos yang lepas, saya muqaddimahkan satu bacaan kitab sebenarnya, iaitulah kitab yang bertajuk Jagalah Allah, yang dikaryakan oleh Aid Al-Qarni, terjemahan bahasa Melayu. Saya pegang bahasa Melayu lah, Arab ada, pegang bahasa Melayu, terjemahan yang baik, yang saya telah muqaddimahkan pada tanggal 3 Ogos yang lalu. Bulan lepas saya tersekat dalam perjalanan, kerana pusing balik, tak boleh sampai. Itu ceritalah. Dan lepas bukan tak datang, tetapi jam teruk dan sepaksa pusing kenderaan dan balik tanpa sampai ke sini. Itu dimaklumkan kepada Tuan Nazir dan saudara sahabat kita yang lain. Baik tuan-tuan sekalian, jadi malam ni bertemu kembali. Jadi agak lama lah, 2 bulan tak bertemu ni, kita tak nampak dah apa yang kita bincang. Saya nampak sebab kitab Adab saya, yang dengar tu tak nampak dah. Ada 2 bulan tak bertemu. Tapi tak apalah, kita cuba nak recall balik, ingatkan balik apa telah kita bincang, kan ini adalah isu kita bersama. Saya pilih tajuk ini bukan apa sebab bagi saya buku ini buku yang agak simple, mudah difahami, bicara hati, yang dirakamkan oleh pengarang kitab Dr. Al-Qarni Hafizullah Ta'ala, yang bercakap tentang kita dengan kehidupan kita. Kita dengan kehidupan kita. Baik. Antara yang diungkapkan oleh beliau dalam tajuk pertama lagi ialah bagaimana kita kena letak dalam kotak minda kita 3 soalan yang utama. 3 soalan yang besar, 3 soalan yang penting. Kena letak. Yang pertama, bagaimana kamu dapat meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh sebut dalam kitab. 3 soalan kena letak dalam kotak pemikiran kita. Tak boleh cuai bab ini. Yang pertama, bagaimana kamu dapat meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kamu dapat memperolehi keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana kamu dapat jadi seorang hamba yang bersungguh-sungguh dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 soalan yang dirakam dalam kitab, simple je. Tapi bila saya perhati tengok kitab ini, memang kita kena cari jawapan. Yang pertama, bagaimana kita nak meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan jangan lupa, cinta, sayang, kasih ni adalah harta besar dalam hidup kita. Usahakan dengan Allah Azza wa Jalla, Allah lagi besar. Sama kita pun, sama kita ni, kalau tak ada semangat cinta, sayang, kasih, kita bertekak, berbalah, berbasah muka, tak bertegur, tak tengok muka. Dalam hubungan masyarakat punah. Dalam keluarga tak dapat cinta, sayang, kasih, asyik bertekak suami isteri. Balik-balik kerja berbalah, nak keluar kerja bertekak. Anak dengan ayah pun tak bertegur sapa, asyik masa muka, asyik cekak pinggang.
asyik angkat suara, apa nak jadi? Rumah tangga hancur, hubungan seperti berkecai. Demikian dalam masyarakat kita. Jadi hubungan cinta sayang kasih ini hubungan yang memang perlu, baik dalam konteks keluarga, ibu dan ayah, anak dengan ayah, ayah dengan anak, anak dengan bapa, suami isteri. Hubungan kita bermasyarakat, jiran tetangga, kawan sepejabat, kawan semasjid, kena ada kecintaan dan hubungan sayang kasih. Ini penting. Dan ini asas dalam beragama. Dalam hukum beragama, al-mahabbah wal-ikha ini satu rukun sendi besar dalam kehidupan beragama. Sebab Nabi datang untuk jelmakan semangat sayang kasih. Nabi jelmakan semangat itulah. Daripada awal Nabi berdakwah, Nabi nak satukan. Mana-mana hati yang rosak, Nabi satu atas dasar agama. Mana-mana jiwa berpecah, berkecai, Nabi satu atas dasar agama. Antara Ansar Muhajirin kemudian, cerita panjang lah. Tapi kita boleh faham, kalaulah hubungan cinta sama kita perlu, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi perlu. Betul, kita tidak boleh hidup dalam suasana Allah benci. Apa maknanya hidup ini kalau Allah benci dengan kita? Tak sayang, tak kasih, tak apalah tuan-tuan. Tetapi kita boleh tegak hidup dengan selesa, selamat. Sebab apa? Ada kecintaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kecintaan yang diikat dengan apa? Pertama, dengan ibadat. Kedua, dengan ketaatan. Itu di antara cara kita nak cinta Allah. Allah cintakan kita. Itu kita bincang lagi lah. Kemudian yang kedua, soalan kedua, bagaimana kamu dapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Cinta satu hal, tapi redha. Kalau kita dengan kita pun, kita nak keredaan. Contoh, seorang anak dengan ibu bapa, bukan sekadar sayang saja, nak duit bagi duit, nak makan bagi makan, tapi redha. Mak redha dengan anaknya, hatinya tulus mulus, tak ada kata nak kata buruk, kata dendam kepada anak, tidak ada. Redha. Anaknya dia redha, penuh cinta sayang kasih. Walaupun anak ada kesilapan buat, tapi mak redha, sentiasa cari jalan untuk redha, bukan murka, bukan marah. Contohlah, dengan mak ayah kita perlu keredaan. Bukan cinta semata-mata cinta bagi makan, bagi minum, tapi redha. Suatu redha ini kunci utama yang boleh menyelamat kehidupan. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Kita baca dalam surah Al-Bayyinah ayat terakhir, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab, ayat terakhir. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Allah sebut satu perkataan yang penting dalam surah Al-Bayyinah ayat terakhir, radhiyallahu anhum. Allah rada dengan hambanya, dengan kita, waradu'an, dan hamba Allah rada dengan Allah sendiri. Allah rada dengan hambanya dan kita rada dengan Allah. Kata Allah, syirik itu datang daripada zalika liman khasyiya rabbah. Siapa yang benar-benar takut dengan makna apa? Tunduk beribadat. Jadi sebab itulah maka rada kena cari. Jangan cari kemurkaannya. Hari ini jadi kita gagal untuk mencari keredaan. Apa kita carilah? Kemurkaan Allah, bukan keredaan. Batu kena fikir. Contoh yang simple sajalah. Contoh yang simple. Allah perintah solat, tak solat. Itu nama cari kemurkaan, bukan cari keredaan. Allah suruh cari ilmu, jahil memanjang. Itu cari kemurkaan, bukan cari keredaan. Allah suruh dalam keadaan mampu untuk bersedekah, infak, buatlah walaupun sikit, banyak pun tak apa, sikit pun tak apa. Tapi kedekut dan bakhil, itu cari kemurkaan, bukan keredaan. Jadi dalam hubungan agama ini ialah sifat untuk orang dapat redha ialah buat apa Tuhan suruh. Betullah antara ulama yang menegaskan tentang maksud redha ialah Al-Imam Nawawi sendiri. Al-Imam Nawawi menakrifkan redha dengan makna buat apa yang Allah suruh, maka tercapailah keredaannya, dan meninggalkan apa Allah yang dapatlah keredaannya. Macam juga saya bagi contoh kita dengan bapa lah. Bila ayah suruh, mak suruh kita buat,
Allah larang, mak larang, kita pun tak buat. Redha lah. Mak mudah redha kita, tapi kalau kita jenis lawan cakap, lawan perintahnya, lawan bicaranya, lawan suruhnya, akhir mak tak redha. Budak ni menyusahkan aku, suruh tak buat, larang dia buat, maki aku balik, contohnya hilang keredaan. Jadi suatu dengan Allah pun lebih kurang sama, tapi lebih lagi lah kita kena cari keredaannya. Baik, itu kita akan sebut nanti. Ini soalan-soalan umum ni. Kemudian kata pengarang kitab kita, bagaimana kamu dapat menjadi seorang hamba Allah yang sebenar-benarnya? Ini soalan ketiga. Soalan ketiga kena tanya, bagaimana kamu menjadi dapat seorang hamba Allah yang sebenar-benarnya? Hamba Allah yang sesungguh-sungguhnya, hamba Allah yang sebenar-benarnya, sebagai abd, sebagai hamba yang bagaimana? Ini dibincangkan dalam cerita yang panjang. Cuma ringkas bicara saya untuk mukadimahnya, bila bercakap tentang bagaimana nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya tadi mukadimah saya tadi, kalau siapa yang dengar Quran saya baca tadi, Al-Baqarah 207, saya mukadimah awal-awal tadi, Al-Baqarah 207, Allah kata apa? Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu raufun bil ibad. Saya mukadimah tadi, kalau siapa yang dengar betul-betul, rakam betul-betul, dia ingat tu, paling tidak ingat surahnya Al-Baqarah 207. Allah sebut, sesiapa yang mencari redha Allah dengan usaha yang gigih, nak redha Allah dalam bentuk jaga ibadat, jaga iman, jaga segala-galanya, apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah akan santuni hambanya. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah akan menyantuni hambanya. Satulah kita ni tuan-tuan sekalian, bila bercakap tentang bagaimana nak jadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, banyak benda kita kena letak dalam kotak pemikiran kita. Antara yang kita letak ialah dua paling kurang, dua ketiga saya tengok keadaan, dua paling kurang. Yang pertama, bagaimana kita sepajibnya menjadi hamba yang ta'i'un, yang mentaati Allah Azza wa Jalla dalam melakukan kebaikan dan mentaati Allah, meninggal kemaksiatan, kejahatan. Ini dua benda yang besar. So dalam hukum beragama kita ni tuan-tuan, ini satu fakta yang penting lah ni, kita kena tengok balik. Dalam hidup beragama ni, kita dalam hidup seharian, circle kita, circle ni bahasa orang Jawa lah, orang Jawa Taman Datuk Harun, ya. Dalam circle hidup kita ni, dalam agama dua saja, Allah suruh, larang. Ada benda Allah perintah, ada benda Allah larang. Itu circle kehidupan kita sampai mati. Satu, maka circle hidup kita ini, ada benda Allah suruh, larang. Larang, suruh, circle kehidupan kita, tak kira. Dan bila kita jaga circle hidup kita, suasana jaga circle tadi, larang, tinggal, yang disuruh buat, itulah contoh hamba Allah yang sebenar-benarnya. Nak kata apa lagi? Tetapi bila kita melanggari apa disuruh tak buat, yang dilarang kita buat, hamba Allah ke? Bukan hamba dah. Seorang maid, pembantu rumah, kita kata hamba tidaklah. Sekarang dunia kita kata maid, pembantu rumah kita. Kita dah maid di rumah. Seorang kedua tengoklah, ada yang kaya sampai 9 orang. Tak berapa nak kaya, seorang pun tak apa dah. Kita beritahu maid kita, tolong bersihkan lantai tu, nampak macam tak berapa cantik je, nanti licin, budak jalan jatuh, tolong bersihkan segera sekarang ni. Seorang maid yang taat kepada perintah tuannya, sebab dia bekerja di bawah kekuasaan tuannya, yang bayar gaji tuannya. Apa dia kata? Ya sebab sekarang ni ambil barang macam-macam, dia ambil, diselesaikan jam tu juga, sebab perintah daripada tuannya buat sekarang, dan dia kena patuhi segera.
Apa dia perintah, dia kena patuhi. Sebab apa? Sebab dia terletak di bawah arahan tuannya, bapa yang jaga dia tadi. Bapa lah kan, ia paksa buat. Bayangkan ni tadi kata apa? Pak, buat sendiri. Dia angkat suara pula, dia kata buat sendiri. Ataupun saya tak nak buat, biar macam tu lah. Ini mate yang boleh hantar pulang, tak payah bayar gaji, hantar pulang lah. Jangan tendang, terajam, dari ke lain. Tak layak dah. Sebab apa? Dia ambil kuasa kita sebagai ketua, sebagai bos. Dia pula suruh kita buat sendiri, tak nak buat. Contohnya, saya tak nak buat, bapak buat sendiri. Kalau bapak kata dia balik, macam mana awak kata kat saya buat sendiri? Contohnya, contoh. Jadi ini bukan seorang hamba yang patuh, mate yang patuh. Itu dah melawan tokek. Orang macam layak dah kita jaga dia? Tak layak dah. Boleh hantar balik, tamatkan tugasnya, ganti orang lain. Contohnya macam tu lah. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Betullah, maka sekali hidup kita dan tuan-tuan dalam keadaan fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Itu sekali kita. Betullah kalau kita bagi balik dalam hidup beragama daripada kita mula akhir balik sampai kita mati, itu sekali kita. Ada benda Allah suruh, ada benda Allah larang. Dalam bab makan, bab minum, bab pakai, bab harta, ada benda. Kalau bab harta benda contohnya, ada benda Allah suruh cari harta tapi halal, bukan haram. Nak kerja apa kerja, tak ada masalah, tapi harta halal, bukan haram. Walaupun seinci harta halal, bukan haram. Jangan cari haram. Kita buat apa saja perkataan, bercakap pun sama. Bercakap dalam agama ada halal haram. Jangan berdusta, jangan bohong, jangan kelentong, tapi cakap benda baik-baik, benda yang halal, benda yang mulia. Kata-kata yang baik, bukan kata nista, keji dan menipu, bohong. Sama perkataan, termasuklah perbuatan. Ada halal haram. Kalau kita suami isteri, dalam keadaan hubungan suami isteri, buat benda baik, usapan, kata-kata yang baik, usapan yang baik. Jangan duk tendang terajak. Salah sikit tendang, salah sikit terajak, sikit maki. Tak boleh macam tu, haram. Yang halalnya ialah beri kebaikan. Salah macam mana pun beri kemaafan. Ajar. Itu cara agama. Dia soal makan, minum, hatta pakaian. Dalam berpakaian halal haram. Allah perintah kita pakai yang halal. Nak pakai baju Melayu ke, jubah ke, baju batik ke, baju ala Pakistan ke, ala Jawa ke, halal. Aurat tutup, baik lelaki perempuan. Ada pakai haram, jangan pakai. Dada aurat, buka aurat sampai aurat terbuka, haram dalam Islam. Baju apa sekalipun, ala Jawa ke, ala Melayu ke, bila ada aurat, haram. Tak boleh. Jadi nampak tuan-tuan, skill kita ni dalam hidup, halal, haram, tak boleh berpisah. Soal makan, minum, pakai, perbuatan, akhlak, macam-macam. Ini agama. Jadi kalau kita faham tentang skill kita dalam kerangka tadi, jaga yang halal, jauhi yang haram dalam apa situasi, inilah sifat hamba yang sebenar-benarnya. Nak kata apa lagi? Ini kita nak cari. Satulah dalam hubungan kita dengan Allah ini, kita angkatlah satu ayat yang boleh kita bawa dalam hidup beragama kita. Apa dia? Ayatnya yang memang sering kita baca sebenarnya, yang memang sering kita ucapkan setiap minggu kalau kita baca surah Al-Kahfi. Apa kata Allah Azza wa Jalla? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Al-Kahfi ayat 110. Ayat ni ayat yang bertema kita tuan-tuan. Kerana sifat orang beriman, kata Allah Azza wa Jalla, yang nak selamat, nak bahagia dunia akhirat, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, buat amal salih. Apa makna amal salih? Amal salih makna buat benda Allah suruh, tinggal apa Tuhan larang. Amal salih. Amal salih lah tu. Mana buat benda Tuhan suruh, tinggal apa larang. Amal salih. Tak tunggu pergi jihad di padang, di tengah-tengah apa ni, di tengah-tengah perjuangan, itu amal salih juga, besar lah tu. Tetapi tak tunggu yang itu. Amal salih ni buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang, tak cakap dusta, cakap betul, amal salih lah tu. Itu semua neraca kita. Jadi kata pengarang kitab kita ini, Al-Syekh Dr. Al-Qarni,
seorang tokoh besar dalam tulisan beliau. Kitab ni tuan-tuan dia terjemah ke dalam lebih kurang 60 bahasa dunia lah. Saya difahamkan mengikut bacaan saya, kalau kita Al-Tazan dia terjemah dalam 60 bahasa dunia, bukan 10. Bahasa yang besar kecil diterjemahkan. Wallahu a'lam lah. Hebat tulisan beliau, rezeki beliau lah. Baik, itu kita serahlah, itu kelebihan beliau. Tapi ini di antara apa yang beliau muqaddimahkan dalam tajuknya. 3 soalan pertama kita kena cari jawapannya. Pertama, bagaimana kita nak raih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah cinta kepada kita. Lebih utama kita cintakan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu timbal balik. Allah sayang, kita sayang. Allah sayang, kita cinta. Allah kasih, kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, yang keduanya ialah bagaimana kita nak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, bukan kemurkaannya. Yang ketiga, bagaimana kita nak jadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, bukan palsu, bukan hamba Allah yang separuh-separuh, sekat-sekat, tidak, tapi hamba Allah yang totally, hamba Allah yang tunduk, yang patuh. Ini sebenarnya yang ketiga ni cabaran besar sebenarnya. Yang ketiga ni nak cari jawapan bukan mudah. Sebab kita, tahap kita ni tuan-tuan ada kelemahan, ada kurang, ini kita kena akui lah. Ini hamba Allah yang sebenarnya bukan mudah, tapi kita usaha. Dalam agama ini usaha penting. Nak orang jadi orang berilmu, jadi orang beriman, kena usaha. Kena usaha. Baik. Kemudian yang kata beliau dalam kitab ini, sesungguhnya cita-cita dan tuntutan terbesar dalam Islam adalah kamu menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kamu menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah, dan kamu menjadi salah seorang daripada para wali Allah serta yang dicintai. Para wali ni bukan untuk wali yang kita faham tu, bukan orang yang Allah sayang, Allah kasih, dekat. Itu mana wali Allah, dengan mana orang paling dekat Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalam hal ini ada satu hadis yang boleh bawa dalam bicara kitab ini secara muqaddimahnya. Azan kan ni? Belum bagi tak? Ada dalam 2 minit lagi. Okay. Saya azan sebentilah. Kita azan, kita berhenti. Baik tuan-tuan, sekadar maghrib isyak membadai, ya. Dia ceramah maghrib ni setengah masa, kita boleh lanjutkan sampai lepas isyak, sampai lepas azan. Tapi ada masa saya nak berhenti belum azan, selepas azan atau berkata azan. Kita tamatkan malam ni, azan kumandang selesai, dapat dah 2-3 patah ilmu. Baik. Dalam hal ini ada satu hadis besar. Hari ini kita tak sempat habis ke malam ni, tapi hadis ini hadis yang penting, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Allah sentiasa harapkan daripada kita sesuatu yang membawa kebaikan kepada kita sendiri. Tuan-tuan, cerita macam ni lah, nak ringkaskan sebab kita dah masuk isyak. Hadis dah bunyi azan dah. Seminit, minta maaf apabila kita seminit. Dalam agama ni, boleh kita meletakkan suatu nilai dalam dada kita, hati kita, betapa Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya, kalau kita letak ukuran peratusan antara kita dengan Allah, banyak mana kecintaan dengan Allah pada kita punya kecintaan. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis tertentu, didapati betapa Allah lebih sayangkan kita daripada kita sayangkan Allah Subhanahu wa taala. Solang balik, dalam banyak hadis, terutama hadis nak baca ni sepatutnya dapat baca, tapi hadis panjang kita bancuk lampu sambung nanti. Sebenarnya Allah SWT lebih cintakan kita, lebih pada kita cintakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalau tak dalam peratus lah, Allah sayang kita dalam angka 100%. Penuh kita dengan Tuhan mungkin 60%, separuh boleh jadi. Minta maaf kata macam tu. Buktinya ada. Buktinya ada. Satu bukti yang kita renung, balik-balik fikir, temu lagi sebulan akan datang. Contohnya, tuan-tuan buat salah, saya buat salah, tuan-tuan tidak, saya buat salah. Bila saya buat kesalahan, apa perkara yang kita mendapat daripada Allah? Allah ampunkan dosa kita. Apapun salah kita, kesalahan Allah ampunkan, Allah boleh terima kita balik. Makna apa tu? Allah sayangkan hambanya, totally sayang semua. Silap kita macam mana,
Allah sedia terima kita kembali. Kalau Allah jenis zalim, buat salah pada muka kamu, pada muka kamu, terimalah akibat. Tidak begitu. Tapi kita dengan Tuhan peratus cinta sayang kurang. Contoh paling mudah, kalau betul-betul tak betul minta maaf lah. Saya contoh yang lain, azan berkumandang maghrib, Allahu Akbar, azan maghrib, ada orang santai lagi, tu kedai kopi lagi, baru order teh tarik, jam tu juga order mi goreng. Contohnya, apa tanda tu? Tanda awak nak Allah tak sayang mana. Panggil Allah, awak tak peduli. Borak lagi, isyak borak lagi, pukul 9 borak lagi. Apa tanda tu? Bahasa mudah saya, awak cinta Allah tak berapa lengkap. Kalau boleh faham yang tu, boleh berhenti, tabah juga, berhenti jugalah. Mudah-mudahan kita sambung lagi insya-Allah akan datang. Yang pentingnya ialah, jom tuan-tuan, carilah kecintaan Allah, cari keredaannya, dan jadikan kita hamba Allah yang betul-betul kualiti, hamba yang berkualiti, yang betul tunduk padanya. Wallahu a'lam sekadar pertemuan kita pada malam ini, moga-moga sampai mesej ilmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.